Okey ya, kita mulakan Suratul Ahzab mulai daripada ayat 53. Suratul Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. La tadkhulu, jangan kamu masuk. Buyuta, akan rumah-rumah. An-Nabi, Nabi. Illa, melainkan. An, bahawa. Yu'zana, ia diizinkan. Lakum, bagi kamu. Ila, kepada. To'am, makan. Ghaira, bukan. Nazirin, orang-orang yang memperhatikan. Orang-orang yang memperhatikan. Ina'ahu, bejananya. Bejananya. Bejana, ya. Walakin, dan tetapi. Iza, apabila. Du'itum, telah dipanggil kamu. Fadkhulu, maka masuklah olehmu. Faiza, maka apabila. Ta'imtum, telah makan kamu. Fantasiru, maka bertebaranlah olehmu. Maka bertebaranlah olehmu. Wala, dan tidak boleh. Musta'nisina, orang-orang yang bermesra. Orang-orang yang bermesra li hadis, kepada cerita.
Inna sesungguhnya. Zalikum yang demikian itu. Kana adalah ia. Yu'zi ia menyakiti. An-Nabiya akan Nabi. Fayastahyi maka ia malu. Minkum daripada kamu. Wallah dan Allah la yastahyi tidak ia malu. Minal haq daripada kebenaran. Waiza dan apabila sa'altumuhunna kamu minta kepada mereka mataan akan keperluan fas'aluhunna maka mintalah olehmu kepada mereka min daripada warai belakang hijab tirai. Zalikum yang demikian itu athhar lebih bersih. Liqulubikum bagi hati-hati kamu. Wa qulubihinna dan hati-hati mereka. Wa ma kana dan tiada adalah ia lakum bagi kamu an bahawa tu'zu kamu menyakiti Rasulullah akan Rasul Allah. Wala dan tidak boleh an bahawa tankihu kamu menikahi azwajahu akan isteri-isterinya mim ba'dihi daripada sesudahnya abadan selama-lamanya. Inna sesungguhnya
Zalikum yang demikian itu. Kana adalah ia. Indallah di sisi Allah. Azima amat besar. Lagi satu ayat lagi, ayat pendek. In jika. Tubdu kamu nampakkan. Syai'an akan sesuatu. Atau tukhfuhu kamu sembunyikan akannya. Kamu sembunyikan akannya. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah kana adalah ia bikulli dengan tiap-tiap syai'in sesuatu alima amat mengetahui. Baik, saya masuk mula ya. Banyak peraturan-peraturan adab-adab ya, dalam suratul Ahzab ini. Baik. Saya masuk mula ayat 53. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk akan rumah-rumah Nabi. Jadi, biasanya adab jahiliyah. Kalau nak masuk-masuk. Jadi, tak ada rasa segan, tak ada rasa bersalah macam tu. Jadi, bila ia datangnya Islam ini memberi peraturan, terutama ya rumah Nabi. Ya perlu kita, maknanya pada zaman itu, mereka yang hidup bersama dengan Nabi, ya mereka tidak boleh sewenang-wenang masuk ke rumah Nabi. Semua perbuatan jahiliyah. Illa an yu'zana lakum ila ta'am. Melainkan bahawa ia diizinkan bagi kamu kepada makan. Mana kalau seandainya ya Nabi izinkan untuk makan, maka ya tak salah kalau masuk. Tapi ghairu nazirina ina'ahu. Bukan orang-orang yang nazirin. Ya. Dengan makna memperhatikan atau menunggu-nunggu. Ya. Memperhatikan atau menunggu-nunggu. Ina'ahu. Ya, ina'ahu tadi berjananya atau bracket hidangannya. Ya. Hidangannya. Jadi bukan kerana dia menunggu-nunggu, duduk lama-lama menunggu-nunggu supaya biar Arab ya dapatlah dikeluarkan makanan. Jadi saja ya nak duduk lama-lama, sembang-sembang lama-lama sampai dihidangkan makanan. Bukan kerana itu. Ya. Jadi ya kalau diizinkan untuk masuk makan silakan. Walakin dan tetapi iza du'itum apabila ya telah diseru kamu, mana diseru dipanggil ya, telah dipanggil kamu pada hulu maka masalah olehmu. Kalau Nabi mempersilakan jemput ya masuk rumah makan ya contoh, dipersilakan boleh ya. Tapi jangan saja-saja nak sembang-sembang nak ya menunggu makanan dikeluarkan. Fa iza ta'imtum, syaratnya lagi, maka apabila telah
makan kamu, fantashiru, maka bertebaranlah olehmu. Bila dah makan, kena ingat, ya, dan cepat-cepatlah keluar. Wala musta'nisina lil hadis, dan tidak boleh orang-orang yang bermesra kepada cerita. Bermesra ni mana beramah mesra, berborak-borak, nak buat panjang cerita, ya, berborak-borak lama-lama, tak dibenarkan. Ini, ya, Allah sendiri memberikan peraturan ini, ya, kepada orang mukmin. Mana dapat makan, sila jalan. Jangan nak sembang-sembang bahasa kita. Jangan nak duduk lama-lama nak bersembang-sembang di rumah Nabi. Kata gitu, ya. Inna zalikum kana yu'zin Nabi. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah ia menyakiti akan Nabi. Perbuatan kita dah makan sembang-sembang lama-lama, tak keluar-keluar, iaitu di antara menyakiti Nabi. Fayastahyi minkum, maka ia malu daripada kamu. Mana Nabi, ia malu untuk memberitahu kepada kamu. Ya, segan nak bagi tahu. Ya. Macam kedai lah. Ya. Kedai ni pukul 10 tutup, contoh, ya. Pukul 10 malam tutup. Jadi, orang ni sembang, tak habis-habis minum satu cawan kopi. Ya. Tapi sembang bukan main. Ya, panjang lebar. Tuan kedai ni nak halau, ya, customer, pelanggan, ya, rasa malu, pula ya, nanti merajuk pula. Ya, jadi hal itu, ya, terasa sakit hati. Kerana, ya, dia nak tutup, nak balik, dah penat. Ya. Tapi orang ni sembang tak habis-habis. Ya. Minum hanya cawan kopi. Ya, jadi sakit hati. Macam tu ibarat. Sakit hati tuan kedai itu. Dia sakit hati sebab ya, dia dah penat nak balik. Nak tutup tak boleh. Jadi macam mana? Ya. Kadang bagi signal. Tutup lampu. Ya. Sebelah. Pun tak faham juga. Kena faham tu. Kadang saja ditutup satu lampu, dua lampu. Ya. Jadi kita kena faham. Jadi macam itulah. Ya. Nabi malu nak bagi tahu, tapi wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak ia malu daripada kebenaran. Mana Allah tak malu, Allah terangkan kebenaran itu. Nabi malu nak bagi tahu. Baik. Wa iza sa'altumuhunna, ini perhatikan ayat yang sambungan ni, ya. Dan apabila kamu minta akan mereka tu letak tanda pi, ya. Kalau dapat hunna tu muannas pi. Letak tanda pi maknanya dia muannas, perempuan. Jadi yang dimaksudkan mereka di sini ialah isteri-isteri Nabi. Dan apabila kamu minta akan mereka itu ialah isteri-isteri Nabi. Ya, mataan akan keperluan atau barang keperluan, fas'aluhunna, maka mintalah olehmu kepada mereka. Hunna tu mereka ni muannas, ya, perempuan, isteri Nabi. Min wara'il hijab, daripada, ya, balik tabir, atau belakang tabir, atau belakang tirai, ya. Belakang tabir atau belakang tirai. Sebab itu kita tengok dhamirnya, ya. Jadi hunna tu muannas tu balik kepada isteri-isteri Nabi, ya. Maknanya bila kamu minta satu keperluan barang, ya, contoh kamu, ya, berjiran dengan Nabi, dan, ya, kamu nak pinjam satu-satu barang, ya, kepada isteri Nabi, ya, sedangkan Nabi tak ada, ya, tapi, ya, nak pinjam barang, contohnya penyapu lah, contoh, ya, nak pinjam penyapu. Maka pada masa itu undang-undang dia yang diterangkan dalam Quran ini, ya, iaitu bercakap tadi di sebalik tabir. Maknanya isteri Nabi, ya, tidak kelihatan. Kita yang meminta tu mana tidak nampak isteri Nabi. Itu dia kata di sebalik tabir ataupun tirai. Ya.
Zalikum adharu liqulubikum. Yang demikian itu lebih bersih bagi hati-hati kamu wa qulubihinna dan hati-hati mereka. Kamu yang meminta keperluan tadi, ya, qulubihinna, hinna tu muannas. Mana hati-hati, ya, isteri-isteri Nabi. Jadi itu adalah lebih bersih menjaga hati kamu dan juga hati mereka, isteri-isteri Nabi, ya, yang dimasukkan hinna tu, ya, isteri-isteri Nabi, ya. Macam tu dia punya peraturannya, ya. Ini, ya, khusus kepada, ya, isteri-isteri Nabi. Ya, kalau dia nak bercakap dengan orang, bertanya sesuatu ataupun nak pinjam keperluan, ya, hendaklah bercakap di balik tabir. Ni, ya, kena faham. Ini adalah khusus untuk isteri-isteri Nabi, ya. Bukan orang kebanyakan, ya, isteri-isteri Nabi. Kemudian wa ma kana lakum antu'zu Rasulullah. Dan tiada adalah ia bagi kamu bahawa kamu sakiti akan Rasulullah. Maknanya tiada adalah ia. Kalau letak makna lain boleh, dan tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya atau tidak selayaknya bagi kamu bahawa kamu menyakiti Rasulullah. Ya? Jadi jaga Rasul. Jangan kamu sakiti Rasul. Macam tu. Ya? Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Dan tidak boleh bahawa kamu nikahi akan isteri-isterinya daripada sesudahnya. Nya tu tengok dhamir. Nya balik kepada, ya, muzakkar, iaitu Nabi maksudnya. Mana daripada sesudahnya, sesudah Nabi tak ada, abadan, selama-lamanya. Artinya isteri Nabi ini adalah Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi istilah ibu ni kita tak boleh nikahi ibu. Ya? Jadi isteri Nabi itu adalah ibu kepada seluruh orang mukmin. Jadi bila, ya, dia, ya, dah jadi janda, ya, atau janda-janda Nabi, ya, tidak boleh dinikahi oleh sesiapa pun selama-lamanya. Ya. Inna zalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ia di sisi Allah amat besar. Amat besar apa? Dosanya. Ya. Itu peraturan yang Allah terangkan. Nabi malu nak memberitahu, tapi Allah tidak malu nak memberitahu kebenaran itu. Jadi orang-orang mukmin yang baca ayat suratul Ahzab ini, pada masa itu mereka pun faham, ya? Atau istilah apa? Protokol kepada Nabi. Ya? In tubdu syai'an, jika kamu nampakkan akan sesuatu autufuhu, atau kamu sembunyikan akannya. Kamu nampakkan, terangkan, atau kamu sembunyikan. Ya. Untuk menikahi janda-janda Nabi sesudah Nabi tak ada. Fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Maka sungguh Allah adalah ia dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Allah mengetahui dan Allah akan balas. Ya. Seandainya berlaku, ya, itu adalah dosa yang amat besar yang akan ditanggung, ya, dan Allah akan membalas mereka yang mengingkarinya. Baik, kita sambung lagi seterusnya ayat yang ke-55, ya. La junaha, tiada kesalahan. Alaihina, atas mereka. Pada abaihim, bapa-bapa mereka.
Wala dan tidak abnaihinna, anak-anak lelaki mereka. Wala dan tidak ikhwanihinna, saudara-saudara lelaki mereka. Wala dan tidak abnai, anak-anak lelaki, ikhwanihinna, saudara-saudara lelaki mereka. Wala dan tidak abnai, anak-anak lelaki, abnai, anak-anak lelaki, akhwatihinna, saudara-saudara perempuan mereka. Wala dan tidak nisaihinna, anak-anak perempuan mereka. Dan tidak nisaihinna, perempuan-perempuan mereka. Wala dan tidak apa yang malakat telah memiliki ia aimanuhunna, oleh kanan-kanan mereka. Oleh kanan-kanan mereka. Dalam braket, hamba sahaya. Wattaqinallah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ia, ala atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, syahida, yang menyaksikan. Saya masuk. Ayat 55 ya. La junaha alaihinna. Hinna tengok ya, hinna tu mu'annas ya. Jadi isteri-isteri Nabi itu. Kalau lelaki him, kalau perempuan hinna. Domir tu ya. Tiada kesalahan atas mereka, yaitu kepada isteri-isteri Nabi, fi abaihinna, pada bapa-bapa mereka. Mana kepada orang lain, Nabi, ya, isteri-isteri Nabi, ya, kena ada bercakap, ya, ada hijab. Mana berhijab, ya, bila bercakap dengan orang kebanyakan. Tapi tidak salah, ya, dan tidak semesti berhijab dan tidak semesti menutup aurat pakai tudung contohnya, ya, pada bapa mereka pakaian biasa ya, boleh, tidak ada salah. Lagi kepada siapa yang dibolehkan lagi, wala abnaihinna, dan tidak salah juga ya kepada anak-anak lelaki mereka kalau tak ya menutup aurat sempurna, ya, atau berpakaian biasa saja. Itu mana tak salah. Lagi yang tak salah lagi, wala ikhwanihinna, dan tidak
ya saudara-saudara lelaki mereka. Saudara lelaki ni ada beradiknya, ada beradik yang lelaki. Ya. Tak ada salah, maknanya ya tak tak pakai tudung pun tak apa. Macam tu. Ya. Dan kalau bercakap dengan mereka pun tak payah berhijab. Wala abna'i ikhwanihinna. Dan tidak junah, tidak kesalahan juga kepada anak-anak lelaki ikhwanihinna, saudara-saudara lelaki mereka. Mana anak abang, anak adik yang lelaki. Ya. Anak-anak lelaki daripada anak abang atau anak adik. Itu dikatakan anak lelaki, saudara-saudara lelaki mereka. Wala abna'i akhwatihinna. Dan tidak kesalahan atau tidak salah anak-anak lelaki, saudara-saudara perempuan mereka. Anak buah yang adik-beradik perempuan ya. Adik-beradik perempuan. Itu dikatakan anak buah, atau kita katakan anak buah daripada adik-beradik lelaki, anak buah daripada adik-beradik perempuan. Tidak ada salah kalau seandainya tidak menutup aurat sepenuhnya. Wala ma malakat aimanuhunna, dan tidak ada kesalahan juga kepada hamba-hamba sahaya mereka. Hamba sahaya itu dah dikira keluarga mereka. Jadi tidak ada salahnya bercakap dengan mereka walaupun tanpa tabir, tanpa hijab. Wattaqina. Tengok kalau lelaki wattaqullaha. Contohnya kalau lelaki. Kalau perempuan wattaqinallah. Itu untuk perempuan. Dan bertakwalah olehmu maknanya isteri-isteri Nabi kepada Allah, ataupun kamu. Nanti ada lagi tertinggal tadi. Wala nisaihinna. Lepas saudara-saudara perempuan tadi, anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan, wala nisaihinna. Dan tidak kesalahan juga kepada nisaihinna. Maknanya perempuan-perempuan yang beriman. Tapi sesama perempuan-perempuan yang beriman, tak mengapa kalau tidak berhijab atau tidak menutup aurat sepenuhnya. Itu dikatakan nisaihinna. Barulah hamba sahaya. Wattaqinallah, dan bertakwalah olehmu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah ia ala kulli syai'in syahida, adalah ia atas setiap sesuatu yang menyaksikan. Jadi Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu, mana tidak tersembunyi sesuatu pun di sisinya. Inilah peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada isteri-isteri Nabi dan kepada kalangan orang-orang mukmin lelaki, supaya mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Itu di antara protokol dia. Jadi kita tak menemui, kita tidak menemui Nabi, kita tak menemui isteri Nabi. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka kena mengikuti peraturan-peraturan yang diterangkan dalam Al-Quran ini. Baik, rasanya hari ini nak sambung sorof. Kita ada kehadiran 4 orang, bolehlah kita sambung sorof. Akan datang kita sambung lagi Al-Quran ini, insyaAllah. Kita dalam kita tak buat sorof. Eloklah kita sambung sikit-sikit untuk mengulang kaji pelajaran sorof supaya tak lupa. Okey, kita teruskan dengan sesi kedua, iaitu pelajaran sorof.
Boleh buka mic ya. Hari itu kita berhenti, siapa yang ingat ni? Kita berhenti sampai bilangan berapa? Ingat lagi tak? Bilangan 10 dah buat belum? Bahagian yang kedua, bahagian 10. Bilangan ya, bilangan 10. Ada dah buat bilangan 10. Ada tak buku sorof? Ni dia. Mana yang 21 bulan Jun. Dah ya? Sudah. Itu kita apa hari tu? Mungkin yang 10 kot lah. Jadi mandian betul lah. 10 kot Ustaz. 10? Saya ingat lah. Saya punya caritannya 10 ni adalah 21 Jun. Dah? 10 dah ke? Belum. Sudah dah. 10 dah. Sudah. 11? 11. Tidak. Yang bilangan ya? Yang bilangan bukan tamrin yang bilangan. Yang bilangan 1 tamrin ya. Ini bilangan 2 gunakan bilangan ya. Bahagian 2. Sabar belum lah. Sabar belum. Dulu kita buat 20, 19, 17. Itu 20 ya? Sabar belum lah. Sabar. 11 belum ya? Belum. Okey. Baik ya. Pelajaran sorof ni dia ada huruf 3. Ada huruf 3, ada huruf 4, ada huruf 5 ya. Jadi bilangan 10 ni 4 huruf. Ya, bilangan 10 tu 4 huruf. 4 huruf ni ada 3 bentuk. Satu bentuk ditambah alif, akroma ada alif. Bilangan 10 tu ya. Yang bentuk 2 sodako ada sabdu. Bentuk 3 kotala baris panjang. Pertama kotala baris panjang ya. Jadi bilangan 10 dah sudah kan? Dah. Jadi bilangan 11 ya. Bilangan 11 ni ini 5 huruf pula. Ya. Tadi hanya nak menerangkan ya. Ada ya PL tu ada 3 huruf, ada 4 huruf ya. Yang 4 huruf tu bilangan 10 lah. Ada PL tu 5 huruf. Contohnya bilangan 11. Bilangan 11 ni ada 5 huruf dan 5 bentuk. Bentuk pertama 5 hurufnya bentuk ta'allama. Bentuk kedua dia tadoroba, 5 juga. Tapi bentuk ada alif tengah, doroba, tadoroba, ada ta, ada alif. Nombor 3 ya, ijtama'a bentuknya. Ijtama'a ada alif, ada ta. Penambahan alif ta. Ya. Nombor 4 infajaro penambahan alif nun. Nombor 5 ihmarra penambahan alif dan ya ro. Ya dan ro akhir. Ada sabdu tu mana ro 2 kali lah ya. Okey ya, cuba letakkan satu nota yang boleh kita fahami
Nombor satu dulu. Nombor satu ta'allama, penambahan ta dengan sabdu ya. Sabdu lam. Ta sabdu lam. Ta'allama. Ya. Huruf asalnya ain lam mim, ain lam mim ya. Kemudian penambahan dia nombor satu ta dengan ya sabdu tengah. Tengah ya, dekat akhir tu. Ta'allama. Yang kedua penambahan dia letak nota ta dengan alif tengah. Itu penambahan huruf asal dot ro ba. Ya, dot ro ba. Kemudian nombor 3 ijtama'a, penambahan dia alif dengan ta. Huruf asal jim mim ain. Nombor 4 penambahan dia alif dengan nun. Alif dengan nun tu penambahan ya. Dia punya huruf asalnya pa jim ro, itu huruf asal. Nombor 5 penambahannya alif dengan sabdu akhir tu. Marro. Jadi huruf asal ha mim ro. Ha mim ro. Okey, tengok tetak satu, susunan dia. Nombor 1 fi'il madi ta'allama. Fi'il mudhari ya ta'allamu. Masdar ta'alluman. Amar ta'allam. Nahi la ta'allam. Isim fa'il muta'allimun. Isim maf'ul muta'allamun. Ya. Isim maf'ulnya muta'allamun. Ya. Jadi itu contoh nombor 1. Tengok bawah sekali. Bawah sekali adalah latihan tabaddala. Ta'allama makna belajar. Tabaddala makna bertukar. Dia wazan dia nombor 1 sama dengan nombor 1 tabaddala. Kalau ta'allama ya ta'allamu, kalau tabaddala mudhari'nya ya tabaddalu. Macam tu. Nombor 2, tadoroba ya tadorobu tadoruban. Tadorob la tatadorob. Mutadoribun mutadorobun. Tengok bawah sekali nombor 2. Ta'arofa, contoh lain. Ta'arofa makna berkenal-kenalan. Kalau tadoroba maknanya berpukul-pukul. Ta'arofa berkenal-kenalan. Jadi ta'arofa sama dengan tadoroba. Tadoroba ya tadorobu, ta'arofa ya ta'arobu. Ikut contoh Nombor 3, ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Ijtami' la tajtami' mujtami'un mujtama'un. Nombor 3 bawah sekali tengok i'tazala makna berpisah. Berpisah. Kalau i'tazala mudhari'nya ikut nombor 3. I'tazala ya'tazilu. Ikut contoh tu. Nombor 4, nombor 4 infajaro. Penambahan alif dengan nun. Infajaro yanfajiru infijaron, infajir la tanfajir, munfajirun munfajarun. Contoh nombor 4 bawah, inqalaba sama dengan infajaro. Infajaro mudhari'nya yanfajiru, inqalaba yanqalibu. Seterusnya. Okey. Nombor 5, ihmarra bertambah merah. Jadi contoh yang dibagi bawah, izharra nombor 5 bawah. Izharra makna bertambah bunga. Jadi kalau ihmarra yahmarru. Kalau izharra yazharru. Cuba tandakan nombor 5. Fi'il madi dengan fi'il amar sama. Nanti jangan kata salah pula. Fi'il madi dengan fi'il amar sama untuk nombor 5 ya. Bukan yang nombor lain. Nombor 5, fi'il madi dengan fi'il amar sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Muhmarun, muhmarun. Baik, cuba satu. Cuba satu. Nanti tulislah.
sebagai latihan. Ikut contoh yang dibagi itu. Baik, cuba satu. Tabaddala. Buat nombor satu. Tabaddala mudhari'nya apa? Mudarik. Ya tabaddalu. Ya tabaddal. Ya tabaddalu. Masdarnya tabaddulan. Tabat. Ta'alluman tabaddulan. Jadi baris sama. Baris sama. Hanya huruf lain. Penambahannya pun sama. Baik, kalau PL nahi? Tabaddal. Kalau PL amar? Tabaddal. Kalau PL nahi? La ta La tabaddal. Dua kali ta. La tabaddal. Ta pertama tak asal, ta kedua ta penambahan ialah tak engkau. La ta engkau, la ta jangan engkau. La ta tabaddal. Kalau isim fa'il tubat mim, dilun. ada mim. Mim Mutabaddilun. Mutabaddilun. Dilun. Kalau isim maf'ul Mutabad. Sama. ke Lamun. atas pula mutabaddalun. Dalun. Kalau isim fa'il dia ke bawah mutabaddi. Mutabaddilun. Kalau isim maf'ul naikkan atas. Mutabaddal. Dalun. Okey. Cuba dalam segi makna pula. Ya, segi makna yang lengkap ya. Ni tak makna tak ta'allama ni makna belajar. Ini asas makna. Kalau lengkapnya apa fi'il madhi nak terjemah? Belajar. Telah Belajar. 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 Ya. Tulis. Nanti ni dah lama tinggal lagi. Telah belajar. Ya, ada telah, ada ia. Kalau mudhari' ia belajar. Ia belajar. Jadi ya tu tanda ia. Ya ta'allamu. Ia belajar. Kalau masdar pelajaran. Pelajaran. Kalau amar belajarlah olehmu, oleh engkau. Belajarlah oleh engkau, seorang engkau. Kalau olehmu ramai. Ya, belajarlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau belajar. jangan engkau belajar. Jangan engkau belajar. Penambahannya jangan engkau, ya. Jangan Kalau isim engkau. fa'il Yang belajar. yang belajar. Kalau isim maf'ul Yang belajar. Yang dipelajari. yang dipelajari. Baik. Penambahan dia apa? Kalau fi'il madhi telah. Belah. Ia. Hujung Belah. Ia. telah ia. Kalau mudhari' penambahan dia Ia. Ia. Kalau masdar sesuaikanlah ya. Kalau masdar tak payah nak ada apa ikut sesuai. Kalau mainan permainan macam tu ya. Kalau belajar pelajaran. Kalau amar apa penambahannya amar? Belah. Belajarlah. Belajar jangan sebut penambahan saja. Oleh engkau. Lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Ya. Tak kira lah apa makna tapi tambah lah oleh engkau. Kalau nahi penambahan dia jangan engkau. Jangan engkau. Tak kira Jangan depannya engkau. apa tapi jangan engkau. Kalau isim fa'il penambahan dia Yang. yang. Yang tu penambahan. Kalau isim maf'ul Yang di. yang di. Yang di. Macam tu. Ya. Itu ya tabaddala. Ya, tabaddala makna bertukar, itu makna asas. Ya, kalau makna mengikut wazan, ya, ikut timbangan, kalau fi'il madhi kena letak yang tepatlah.
Kalau bertukar, maknanya telah bertukar ia. Tukar. Ya. Mana-mana dah ditulis itu, ya. Dan kalau lupa, ya tengok pada baris yang kedua akhir bawah. Kedua akhir bawah ditulis makna nombor 1. Contoh. Nampak tak? Baris kedua, baris daripada bawah. Kan ada ditulis telah belajar ia. Ya. Ia belajar pelajaran. Belajarlah oleh Belajarlah engkau. oleh Jangan engkau. engkau belajar. Yang belajar, Dan yang belajar dipelajari. yang dipelajari. Itu maknanya contoh lah. Contoh. Kalau nombor 2, sama jugalah. Kalau makna dia berganda, tetap berganda. Berpukul-pukul. Telah berpukul-pukul ia. Letak telah, letak ia. Kemudian ia berpukul-pukul. Kemudian masdar berpukul-pukulan. Amar berpukul-pukullah oleh engkau. Lah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau berpukul-pukul. Kalau makna 2 kali kena sebut je. Sebut. Jangan engkau Kena sebut. berpukul. Kalau isim fa'il yang berpukul-pukul. berpukul. Macam tu. Kalau isim maf'ul Yang dipukul-pukul. Macam tu. Yang dipukul-pukul. Jadi dia pada wazan nombor 2, mana-mana wazan nombor 2, dia makna mesti berganda. Untuk nombor 2. Ya. Contohnya contoh ta'arufah, berkenal-kenalan. Dia tak boleh berkenalan saja. Berkenal-kenalan. Itu khas untuk nombor 2 sebab tengah-tengah dia ada alif. Dia ada alif tengah tu menunjukkan dia berganda. Berganda. Ya. Okey, sekadar itu dulu dan harap sorab bab khumasi. Khumasi ni 5 ya, 5 huruf ya.